Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Arbia dan rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 5 BMSK1 akan membentangkan tugasan 3 dalam subjek BMNB 3113 dengan tajuk Skema Tata Cara Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Baiklah, untuk pengenalan ialah peristilahan merupakan satu usaha untuk membentuk perkataan bagi mengungkapkan konsep, idea, proses dan nama bagi sesuatu yang belum wujud dalam bahasa Melayu. Tujuan peristilahan ini adalah untuk membolehkan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu. Istilah boleh dibentuk daripada beberapa sumber seperti bahasa Melayu, bahasa serumpun dan juga bahasa-bahasa asing. Secara umumnya, konsep pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu lazimnya muncul sama ada melalui penciptaan secara penggunaan popular dalam media massa dan penulisan kreatif atau melalui perancangan bahasa yang rasmi. Untuk penciptaan secara penggunaan popular adalah berdasarkan keperluan segera, misalnya dalam penulisan berita makalah di akhbar atau media sosial. Perkataan tersebut lazimnya diperkenalkan oleh individu tertentu, khususnya penulis yang terlibat dalam penulisan berita atau media sosial untuk memenuhi keperluan pengguna. Sebagian besar perkataan baharu tersebut telah dibawa masuk daripada istilah asing lalu diubah sesuai bentuk bahasanya bagi memperkatakan bidang-bidang tertentu. Terdapat juga istilah yang dibentuk menggunakan kaedah pereka ciptaan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Dan kesemua proses ini berlaku bertujuan untuk memastikan bahawa maklumat dapat disampaikan kepada pengguna secara jelas dan tidak mengelirukan melalui penggunaan bahasa, iaitu istilah dan laras bahasa yang tepat. Penggunaan popular ini juga dapat memperkaya bahasa Melayu, misalnya dalam bidang sains dan teknologi, dan banyak kata daripada pelbagai bahasa di dunia seperti bahasa Inggeris, Perancis, Rusia dan Jerman telah diserap masuk. Penciptaan perkataan baharu secara penggunaan popular ini selalunya dihasilkan oleh penulis-penulis sama ada untuk siaran dalam media sosial, media massa, media elektronik ataupun dalam tulisan-tulisan kreatif seperti sajak, cerpen dan juga novel. Seterusnya, bagi perancangan bahasa yang rasmi terdapat beberapa perancangan. Yang pertama iaitu dari segi penggubalan. Proses penggubalan ini ialah proses untuk menggubal atau mencipta istilah dalam bidang-bidang atau sub-bidang ilmu pengetahuan. Selalunya sub-bidang ilmu pengetahuan ialah seperti kelompok sains asas, sains gunaan dan kelompok sains kemasyarakatan, sains kemanusiaan dan juga menggubal istilah budaya tempatan. Proses penggubalan ini menggunakan dua cara, iaitu secara manual dan juga secara atas talian. Seterusnya ialah proses pengesahan secara manual. Proses pengesahan ini bermula dengan penyediaan kertas kerja yang menerangkan secara terperinci tentang kaedah pengumpulan kata untuk disingkatkan menjadi istilah, masa yang diambil untuk menyiapkan tugas tersebut, penyemakan, permesyuaratan dan belanjawan yang akan digunakan sepanjang tugasan tersebut dijalankan. Seterusnya yang kedua, projek pengumpulan dan penerbitan bahan akan diteruskan selepas kertas kerja tersebut diluluskan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, pegawai peristilahan akan mengklasifikasikan bidang dan sub-bidang berdasarkan keperluan istilah antarabangsa atau keperluan yang mendesak. Dan bahagian peristilahan Dewan Bahasa dan Pustaka ini akan membuat klasifikasi berdasarkan pilihan secara rawak atau mengikut kefahaman. Dan seorang pegawai DBP akan dilantik sebagai pegawai projek bertanggungjawab untuk mengenal pasti corak istilah dan menyemak calok istilah tersebut dengan melakukan perbandingan dengan daftar istilah DBP, daftar istilah Mabim dan juga istilah bidang yang ada. Yang keempat pula, setelah kata-kata telah diangkat sebagai istilah dikenal pasti, maka pakar bidang akan dilantik oleh DBP bagi menganggotai jawatan kuasa kecil istilah ataupun JKI. Dan pakar bidang ini terdiri daripada pakar yang memegang jawatan sebagai pensyarah di universiti tempatan. Selain pakar bidang, JKI turut dianggotai oleh pakar bahasa, wakil kerajaan dan juga kementerian dan individu yang terkenal ketokohannya dalam masyarakat.
Dan seterusnya yang terakhir dari segi pengesahan pula, anggota JKI seterusnya akan mengadakan mesyuarat bagi membuat semakan terhadap calon istilah sama ada merupakan istilah atau kata umum. Anggota JKI ini akan membuat pengesahan calon istilah tersebut sebagai istilah dan akan menyediakan padanan serta huraian terhadap istilah yang digubal. Dan apabila proses penyediaan padanan dan huraian selesai, pakar bahasa akan melakukan semakan terhadap padanan tersebut dan huraian tersebut sehingga mendapat kelulusan daripada Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu ataupun JKTBM. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada prosedur penyelarasan. Prosedur penyelarasan dilaksanakan selepas proses penggubalan dan pengesahan istilah dalam pelbagai bidang dilaksanakan. Prosedur ini dilakukan apabila timbul percanggahan di antara bidang dalam penggunaan istilah yang sama. Prosedur penyelarasan bertujuan untuk melicinkan dan melancarkan lagi pembinaan dan pengembangan istilah bahasa Melayu ilmiah. Seterusnya, bagi prosedur pemanuskripan yang bertujuan untuk mencetak istilah baharu untuk disebarkan kepada masyarakat dan pengamal bidang. Pemanuskripan dapat digunakan dalam menghasilkan korpus iaitu tulisan dalam bidang yang berkenaan. Langkah-langkah pemanuskripan ialah yang pertama, penyediaan manuskrip bersih yang telah disemak melalui minit mesyuarat penyemakan terakhir bersama ahli, jawatan kuasa induk dan pakar bahasa. Seterusnya, pada peringkat ini akan disediakan perlim dan prakata. Seterusnya, isi kandungan akan dihantar ke bahagian pencetakan setelah disemak oleh pegawai penerbitan. Setelah bahan awalan disemak dan diluluskan oleh pegawai penerbitan, senarai istilah tersebut akan dibukukan dan dicetak, dan seterusnya, senarai istilah yang telah dicetak akan disebarkan kepada masyarakat untuk digunakan. Bagi proses penyebaran merupakan proses menyebarkan istilah untuk kegunaan di dalam dan di luar DBP. Di dalam DBP, istilah disebarkan ke bahagian unit pelaksanaan asas, bahagian penerbitan am, bahagian penterjemahan, bahagian majalah dan jabatan bahasa. Manakala di luar DBP, istilah digunakan untuk kegunaan universiti, sekolah dan media massa. Terdapat beberapa bentuk penyebaran istilah, iaitu yang pertama adalah penghasilan daftar istilah, di mana daftar istilah merupakan satu senarai istilah yang dihasilkan dan disusun mengikut abjad dan tidak disertakan penerangan terhadap istilah tersebut. Bentuk penyebaran istilah yang kedua adalah glosari istilah. Glosari istilah merupakan senarai istilah yang disusun mengikut abjad dan mempunyai sedikit penerangan terhadap istilah tersebut. Dan bentuk penyebaran istilah yang ketiga ialah kamus istilah. Kamus istilah merupakan senarai istilah yang disusun mengikut abjad dan istilah tersebut diberi makna yang terperinci serta contoh penggunaan dalam ayat. Proses penyebaran hari ini turut tertumpu kepada media dalam talian. Semua istilah baharu yang telah dihasilkan takrafnya dimuat naik ke dalam laman web rasmi DBP, iaitu Pusat Rujukan Pesuratan Melayu @dbp. Hal ini kerana melalui media ini, semua istilah yang digubal dapat diterbitkan dengan mudah dan pantas berbanding melalui cetakan kamus, daftar istilah dan glosari yang mengambil masa sekurang-kurangnya 10 tahun untuk diterbitkan. Secara rumusannya, berikut merupakan prosedur sebelum sesuatu istilah itu diterbitkan dan digunakan. Baiklah, seteruskan pembentangan kepada syarat-syarat pembentukan istilah. Dalam pembentukan istilah bahasa Melayu, kata atau frasa yang dipilih harus layak sedia ada dalam bahasa Melayu. Paparan ini menunjukkan 5 kriteria bagaimana kata atau frasa itu harus dipilih.
Yang pertama ialah kata atau frasa itu haruslah yang paling tepat untuk mengungkapkan makna dalam bidangnya. Contohnya dalam bidang sains, proses tumbuhan menghasilkan makanan itu tidak dapat diungkapkan dalam bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Inggris istilah itu ada, yaitu fotosintesis. Maka istilah itu diambil sebagai istilah untuk mengungkapkan proses tumbuhan menghasilkan makanan dalam bahasa Melayu. Namun ejaannya akan diubah mengikut struktur ataupun bentuk bahasa Melayu. Yang kedua ialah kata atau frasa itu haruslah yang paling ringkas antara semua pilihan yang ada. Contohnya ialah bilik pesakit. Bilik pesakit ini ialah kata majmuk dan perlu ditulis dalam 2 perkataan. Tetapi terdapat satu lagi perkataan dalam bahasa Inggris yang dapat mengungkapkan makna bilik pesakit, yaitu ward. Maka ward boleh dipilih dan digunakan untuk mengungkapkan makna bilik pesakit. Yang kedua ialah mempunyai konotasi yang baik, yaitu perkataan tersebut haruslah tidak mengandungi unsur-unsur yang negatif yang menyentuh sensitiviti, agama, budaya, adat resam, ataupun kepercayaan orang lain. Contohnya ialah bilik sakit. Bilik sakit ini dilihat mempunyai konotasi yang negatif karena adanya perkataan sakit. Sakit ialah satu perkataan yang negatif. Maka perkataan lain yang boleh menggantikan frasa bilik sakit ini tetapi mengungkapkan makna tersebut ialah hospital. Hospital lebih sesuai dan tidak mengandungi konotasi yang negatif. Yang keempat ialah sedap didengar. Contohnya, terdapat istilah baharu yang diperkenalkan oleh DBP, yaitu perkataan merarau. Perkataan merarau ini digunakan untuk mengungkapkan konsep ataupun makna makan tengah hari. Dan perkataan merarau ini sebenarnya diambil daripada bahasa sukuan di negeri Sarawak. Dan jika didengar, perkataan merarau ini sedap didengar dan senang dituturkan dengan lidah Melayu. Dan yang kelima ialah dibentuk berdasarkan kaedah yang diterima. Maksudnya, setiap pembentukan istilah itu haruslah mengikuti pedoman pembentukan istilah bahasa Melayu yang telah ditetapkan, yaitu yang telah dipersetujui dalam Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Selanjutnya ialah penulisan kata istilah. Baiklah, kata istilah hendaklah daripada ejaan Rumi dalam bahasa sumber, tetapi sebutannya disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa Melayu. Contohnya, kita lihat dalam paparan ini, bahasa sumber ialah bahasa Inggris dan perkataannya ialah campus. Tetapi dalam bahasa Melayu, diubah ejaannya C menjadi huruf K dan sistem bunyi bahasanya menjadi kampus. Kerana dalam bahasa Melayu ini, bunyi bahasa ataupun cara membunyikan sesuatu perkataan itu haruslah berdasarkan nilai bunyi yang terkandung dalam perkataan itu. Kerana dalam bahasa Melayu, huruf vokal E dibunyikan sebagai A. Oleh itu, perkataan kampus disebut sebagai kampus dan bukannya sebagai campus dalam bahasa Inggris. Contoh yang kedua ialah surgeon dalam bahasa Inggris. Apabila ditulis istilahnya dalam bahasa Melayu menjadi sarjan. Oleh itu, dalam penulisan istilah ini haruslah mengikut sebutan yang sesuai dengan sistem bunyi bahasa Melayu. Saya teruskan pula kepada pembentukan istilah baharu. Dalam membentuk istilah baharu dalam bahasa Melayu, terdapat beberapa kriteria yang perlu diikuti. Yang pertama ialah pembentukan istilah baharu itu haruslah berdasarkan sikap dan pandangan progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Maknanya istilah yang dibentuk itu haruslah menunjukkan istilah bahasa Melayu dalam persekitaran yang moden kini. Kerana bahasa Melayu itu sendiri ialah bahasa yang fleksibel dan mudah menyerap masuk bahasa-bahasa asing untuk membentuk satu istilah dalam mengungkapkan sesuatu makna bidang ilmu. Yang kedua ialah pembentukan istilah itu hendaklah yang praktis. Maknanya istilah yang dibentuk itu haruslah yang dapat digunakan dalam komunikasi harian. Komunikasi yang dimaksudkan ialah komunikasi secara melalui pertuturan atau lisan dan juga melalui tulisan. Yang ketiga ialah pembentukan istilah ini
haruslah diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Kerana pembentukan istilah di Indonesia kerap kali dijadikan rujukan oleh bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ialah bahasa yang serumpun, dan juga kedua-dua negara ini mempunyai pedoman pembentukan istilah dalam Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. Maka bahasa Melayu perlu sentiasa menyelaraskan istilah yang ingin dibentuk dengan yang dibuat di Indonesia. Yang keempat ialah pembentukan istilah itu haruslah memperlihatkan kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, kriteria ini menjadi pilihan kerana kadangkala istilah yang menggunakan kosakata bahasa Melayu itu tidak dapat memperlihatkan bentuk yang jelas dengan istilah asal ataupun istilah antarabangsa. Sebagai contoh, perkataan kaji bumi. Perkataan kaji bumi ini dibentuk menggunakan perbendaharaan kata bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, dalam istilah antarabangsa, kaji bumi ialah geologi. Maka, penggunaan perkataan yang sepatutnya ataupun istilah yang digunakan ialah geologi, tetapi ejaan itu disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa Melayu. Contoh yang kedua ialah perkataan kaji hidup. Perkataan ini juga dibentuk menggunakan hanya menggunakan kosakata bahasa Melayu, tetapi istilah ini masih gagal memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal, yaitu biologi atau istilah antarabangsa. Kerana secara peringkat global, makna kaji hidup ini dalam peringkat global, makna yang digunakan ialah dalam bahasa Inggris biology. Maka istilah itu boleh digunakan oleh bahasa Melayu, tetapi seperti yang dikatakan tadi, dieja mengikut sistem bunyi bahasa Melayu dan disebut sebagai biologi. Baiklah, saya beralih pula kepada proses pembentukan istilah. Dalam proses pembentukan istilah ini, terdapat dua cara. Cara yang pertama ialah melalui proses pinjam terjemah. Baiklah, dalam cara yang pertama ini, terdapat 4 lagi prosesnya. Proses yang pertama ialah proses terjemah langsung. Maknanya, perkataan daripada bahasa sumber itu diterjemahkan secara langsung kepada bahasa sasaran. Bahasa sumber yang dimaksudkan ialah bahasa Inggris, manakala bahasa sasaran ialah bahasa Melayu. Contohnya ialah perkataan dose diterjemahkan sebagai sukatan, manakala perkataan soluble diterjemahkan sebagai larut. Proses yang kedua ialah proses menggabungkan dua kata umum. Penggabungan dua kata umum ini juga dikatakan dalam bahasa Melayu dikatakan sebagai kata majmuk. Contohnya dalam bahasa Inggris, triangle. Dalam bahasa Melayu, istilah yang terhasil ialah segitiga, yaitu menggabungkan dua perkataan, yaitu perkataan segi dan juga perkataan tiga. Perkataan yang kedua ialah honeymoon, dan dalam bahasa Melayu istilah yang terbentuk ialah bulan madu. Proses yang ketiga pula ialah penciptaan kata baharu yang belum pernah wujud dalam bahasa Melayu. Contohnya, perkataan update dalam bahasa Inggris dibentuk satu istilah baharu, yaitu kemas kini dalam bahasa Melayu. Dan istilah ini masih digunakan dan kerap digunakan sampailah ke hari ini. Contoh yang kedua ialah perkataan selfie. Perkataan selfie dalam bahasa Melayu tidak dapat diterjemahkan ataupun tidak dapat diungkapkan dalam bahasa Melayu perkataan selfie ini. Maka satu kata baharu dibentuk untuk mengungkapkan makna perbuatan selfie ini, yaitu swafoto. Proses yang keempat ialah melalui proses peluasan makna. Maknanya, sesuatu perkataan itu, perkataan asal diluaskan lagi maknanya yang membawa makna yang lain. Contohnya, perkataan gelap menjadi diluaskan lagi sebagai legap. Begitu juga dengan perkataan biji dan diluaskan maknanya menjadi bijirin. Proses yang kelima ialah gandaan separa. Baiklah, dalam gandaan separa ini,
kita dapat lihat dalam bahasa Inggeris perkataan liquid dalam bahasa Melayu. Istilah yang terhasil ialah daripada gandaan separa, iaitu cecair. Begitu juga dengan perkataan radius dalam bahasa Inggeris. Istilah yang dibentuk dalam bahasa Melayu juga berbentuk gandaan separa, iaitu jejaring. Proses pembentukan istilah yang kedua ialah melalui proses pinjaman. Dalam proses pinjaman ini terdapat dua cara. Yang pertama ialah melalui pengambilan dengan perubahan atau penyesuaian ejaan. Maknanya, istilah dalam bahasa Inggris itu diambil secara total dalam bahasa Melayu, namun ejaannya disesuaikan mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Contohnya perkataan structure dalam bahasa Inggris dieja sebagai struktur dalam bahasa Melayu. Perkataan geography dieja sebagai geografi, dan perkataan kinetik dieja sebagai kinetik, dan perubahannya ialah huruf C kepada K. Untuk cara yang kedua ialah istilah itu diambil tanpa perubahan sebarang ejaan. Contohnya perkataan bahasa Inggris magnet, ejaannya juga magnet, M-A-G-N-E-T dalam bahasa Melayu. Namun begitu, sebutannya perlulah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Begitu juga dengan perkataan radio, disebut sebagai radio dalam bahasa Melayu, ejaannya tetap sama. Dan yang terakhir ialah bonus dalam bahasa Inggris, disebut sebagai bonus dalam bahasa Melayu, dan ejaannya tetap sama. Baiklah, setelah membincangkan skema pembentukan istilah bahasa Melayu, dapatlah disimpulkan bahawa bidang peristilahan amat penting bagi memperkaya kosakata bahasa Melayu sekaligus membolehkan pemahaman dalam mempelajari sesuatu bidang yang lain dengan berkesan. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti Dewan Bahasa dan Pustaka DBP perlu sentiasa memaskini dan memperkenalkan istilah-istilah baharu bahasa Melayu agar masyarakat setempat lebih cakna dan tidak berasa janggal untuk menggunakan istilah baharu tersebut dalam komunikasi harian.